Tiba-tiba lampu dia termati. Lampu pula dah. Lagu dia termati. So dia dengar bunyi-bunyi cengkerik kan, menambahkan lagi elemen seram tu lah. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini kita meneruskan lagi akan video reaksi seram kita pada malam ini dengan menceritakan akan satu kisah ni yang FJ jumpa dekat dalam kelab cerita hantu Malaysia. Okey baik, perkongsian ini dikongsikan oleh Koroshi Maru. Jadi cerita dia tak panjang sangat, bolehlah AJ layan dan AJ rasa agak menarik untuk AJ sharekan kepada korang akan pengalaman beliau mengenai perkara yang mungkin dia rasa seram lah kot kan. Macam itulah keadaan dia. Okay, jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama melihat ataupun mendengar kisah yang disampaikan ini. Okay baik, perkongsian ini dikongsikan oleh Koroshi Maru. Dia kata rasa nak story pula dekat sini. Okay, hari tu rasa macam nak pergi healing tau, tapi tak tahu nak pergi mana. Masa tu pun dah malam, dah around pukul 11 malam. Jadi saya pun google lah tempat healing dekat Selangor ini. Terjumpa satu tempat untuk stargazing, maksudnya melihat bintang lah, tempat macam tu lah. Okay, di Empangan Dam. Empangan Dam, dam tu Empangan, Empangan tu dam. Okay, macam tu lah. Saya tak ada kereta lagi, jadi kami, saya dan kawan saya pun bergeraklah ride motor berdua. Kami berdua perempuan. Kat sini dia tak pasti sama ada dia gerak dua motor ataupun dia gerak satu motor tapi pergi berdua. Ni tak pastilah caption dia ni. Saya memang selalu ride malam sebab kurang kereta, so rasa lagi selesa lah. Saya selalu ride sambil dengar lagu tau. Masa on the way tu mula-mula macam tak ada apa tau. Jadi diorang ni pergi naik motor lah pergi kat kawasan tersebut. Okay, jalan last sebelum sampai point dalam waste tu 17 km straight sahaja untuk sampai ke destinasi dia lah. Masa mula-mula masuk jalan tu okey je tau. Ada lampu jalan apa semua. Walaupun jalan dia kecil je, satu line sehala. Okay, tak ada masalah lah kat sini. Tapi lama-lama jalan itu makin tak ada lampu jalan. Jalan dia dah bengkang-bengkok. Saya ride slow je lah sebab nampak tak nampak jalan tu. Lama-lama jalan tu memang tak ada lampu langsung dan menjadi gelap gelita. Saya memang tak sedap hati dah. Okay, dah lah masuk dalam hutan jalan ni. Tapi nasib baiklah ada lagu bising dekat telinga, so tak adalah rasa senyap sangat. Mungkin dia pasang earphone kot waktu dia naik motor tu, so kawan dia kat belakang kot kan. Mungkin macam tu lah. Tiba-tiba dekat tengah-tengah jalan gelap gelita tu, lagu dia tiba-tiba termati. Terkejutlah sebab tiba-tiba sahaja menjadi senyap. Automatik dia mendengar semua bunyi cengkerik, haiwan, binatang, bunyi-bunyi air, bunyi alam. Dengar cerita macam healing. Tapi sumpah kat dalam jalan gelap gelita tu rasa seram weh. Time tu dah pukul 12 malam dah. So dia nak pergi ke tempat tu dah malam. Pukul 12 malam dah pun tiba-tiba lampu dia termati. Lampu pula dah. Lagu dia termati. So dia dengar bunyi-bunyi cengkerik kan, menambahkan lagi elemen seram tu lah. Dah time itu jugalah tiba-tiba motor rasa berat. Dalam hati dah istighfar 1000 kali dah ni. Ada benda tumpang ke kat belakang ni? Saya try pulas habis pun memang motor tak mau laju. Berdebar weh. Usha side mirror gelap je belakang, tak nampak apa-apa. Nak toleh kepala sumpah takut. Nak tegur pun takut. So jalan je lah, buat berani. Dekat sini je tak sure adakah kawan dia duduk belakang atau kawan dia naik motor berada di hadapan dia. Macam itulah. Sebab dia kata dia takut nak usah belakang, nak tengok side mirror. Tapi kalau kawan dia kat belakang, dia boleh je tengok kan kawan dia tu ada ke tidak, ke kawan dia dah tertinggal. Macam itulah keadaan dia kan. Okay, time tu jugalah ternampak signboard binatang liar melintas di hadapan. Lagilah berdebar dengan motor tak boleh nak bawa laju. Tiba-tiba terbayang-bayang je kalau ada harimau dekat depan ini. Memang tak boleh nak lari lah. Dengan kereta langsung tak ada dekat situ. Terus time tu juga rasa nak patah balik. Tapi sebabkan tinggal 5 km saja lagi, rasa sayang pula, dah jauh jalan. Rasa takut tapi kita teruskan. Mungkinlah kawan dia naik motor juga tapi berada di hadapan dia, dia mungkin di belakang. Okeylah, nak dipendekkan cerita, kita orang selamat sampai dekat stargazing point itu, tapi terus patah balik sahaja sebab dekat situ semua lelaki sahaja yang ada. Dah lah 4 biji kereta sahaja, tak
berani lah sebab kita orang sahaja berdua perempuan. Hantu dengan harimau berani lagi. Tapi kalau semua lelaki je kat point tu lagi seram daripada hantu dan harimau. Jalan jauh-jauh lah sekali tak jadi healing. Sekian. So dekat ruang komen ni kita baca sikit-sikit lah kan. Daripada Nur Nadia Muhammad Razuki, dia kata siang hari pun seram jalan tu, ini pula malam. So kita tengok lagi komen-komen yang menarik. Okay, dia cari sikit komen-komen yang menarik. Lepas tu daripada Rara, dia kata komen dia, situ pot-pot orang buat jahat tau, rogol lah, bunuh lah. Saya dah lama duduk kat sini pun tak pernah lalu ke sana pada waktu malam. Waktu siang pun seram. Kalau awak straight lagi, awak boleh tembus ke Langat, kemudian ke Bukit Ampang. So dia kata dia orang situ, dia kata kawasan tersebut bahayalah, ada kes bunuh dan rogol dan sebagainya lah. So okay, ni daripada Koroshimaru yang buat cerita ni lah. Dia kata, guys, saya kerja weekday dan bestie saya retail ke weekend lah. Jadi memang malam je lah kami berdua boleh keluar. Siang tak ada siapa teman, and kami duduk KL je, so semenyih tu tak jauh. And lastly, saya tak tahu jalan ni masuk hutan, tapi malulah nak ajak member patah balik masa waktu tu sebab saya yang ajak dia keluar. Okay, dia komen je lah, maksudnya memang dia pergi dengan kawan dia lah. Okay, masjid terang untuk healing. Maksudnya kalau healing ni pergi masjid lah, tak payah pergi tengok stargazing bagai kan, lagi bahaya dan sebagainya lah. Okay, itu sajalah yang MJ boleh katakan berkaitan dengan kisah ni dekat Empangan Dam. MJ tak sure dekat Selangor, MJ tak biasa sangat dekat kawasan sana, jadi tak sure Empangan Dam itu di bahagian mana. So cerita tu dia tak adalah jumpa hantu seketul ke apa ke, tak ada kisah seram macam tu. Cumanya dia rasa seram lah bila melalui jalan tersebut. So dia rasa macam dah dalam sangat ni kan, so nak patah balik tu ada. So bila tengok signboard lebih kurang 5 km saja lagi, dia rasa sayang lah pula nak patah balik. So dia teruskanlah akan perjalanan tersebut. Okay, sampailah ke tempat tersebut. Dah sampai, dia tengok ada 4 biji kereta, di mana dalam kereta tu ataupun mungkin dia perasan semua lelaki kat situ. So diorang pun terus patah balik, tak nak lama-lama lah dekat situ kan. Tapi dah lebih pukul 12 malam. Jadi MJ cuma nak kata bahawa okey lah, perempuan ni agak berani jugalah untuk pergi ke tempat-tempat yang seperti itu, di mana melalui jalan hutan kan. Sebenarnya MJ sendiri pun kalau buat video jalan seram dan sebagainya, contoh kalau dah tengah malam kan, tambah pula nak pergi ke tempat macam bukit ke, ataupun macam ni orang kata tempat kawasan air terjun dan sebagainya kan, memang kita akan rasa feeling tu lain macam sikit. Tak tahulah, MJ memang selalu ada rasa macam tu. Tu biasa, tu normal lah kot. Sebab bila jalan yang kena patah balik ni, so MJ sebab tu MJ tak suka kalau jalan tersebut macam kita naik ke air terjun kan, contoh malam-malam kan, lepas tu jalan nak kena patah balik. Tu memang MJ memang tak apa-apa berkenan keadaan itulah, tak apa-apa minat kalau nak pergi macam tempat-tempat yang macam tu. Sebab bila patah balik lah, contoh lah kan, kalau korang nak pergi dekat air terjun lah contoh lah, lepas tu kalau hantu tu okey lah lagi kot, kita boleh baca-baca apa semua. Tapi kalau ada in case lah orang jahat ataupun di tengah buat jenayah dan sebagainya kan, so kita dah terus. So bila berlaku berhadapan ni situasi tu, mungkin kita boleh lari ke hadapan, maksudnya kita lari naik ke atas air terjun tu. Tapi bila mana kita dah naik ke air terjun, kita kena patah balik jalan tersebut. So sebab tu AJ macam tak suka bila jalan ni, AJ tak suka nak patah-patah balik dan sebagainya. Maksudnya kalau jumpa something yang pelik ke apa ke, kita orang suka go on ke depan lah, daripada nak kena patah balik jalan tersebut. Itu memang FJ punya orang kata memang perasaan lah, tak berapa suka sangat kalau buat video yang macam tu. Kemudian FJ ada juga nak cerita ni pengalaman zaman student dululah. Dulu tak ada healing-healing macam ni kot, sebab dengar lagu healing tu kot, aku healing sampai pagi, dia dengar lagu tu kot, dia rasa nak healing. Tapi zaman FJ student tu tahun 2010 kot, memang adalah pengalaman dengan kawan-kawan. Kami pergi dekat Empangan ni. Satu Empangan ni je tak boleh beritahu lah. Okay, dia sebenarnya tak boleh masuk, dia ada guard dalam Empangan tu. Nak masuk dalam Empangan tu ada guard, ada pagar. Tapi guard tersebut, kalau macam contoh lah orang lagi mancing ke apa ke, dia bagi je orang masuk waktu malam ke apa kan. Kadang-kadang orang nak pergi mancing. Jadi FJ dengan kawan-kawan dan sebagainya, tak silap 3-4 biji motor kot, kita orang pergi ke kawasan dalam Empangan tersebut, di kawasan hujung sekali, iaitu di kawasan hujung jalan. So memang agak dalam lah. Dan satu agak dalam, satu lagi dekat kawasan Empangan tu, masa dia ada yang structure Empangan tu kan, dia ada lampu lagi tau bila kita nak pergi ke arah Empangan tu. Tapi bila dah masuk lagi ke dalam dengan jalan kecil dan sebagainya, dia dah tak ada lampu dah, dia jalan gelap. So kita orang memang sajalah pergi dekat kawasan tersebut untuk lepak-lepak, chill-chill kan, parking motor. Dah sampai hujung jalan tu dia ada jabatan.
So kita orang parking motor, lepas tu kita orang sembang-sembang lah. Tak tahu, FJ pun tak ingat sembang pasal apa waktu tu. Tapi waktu tu saja, waktu muda memang fikir pelik-pelik kan, suka buat benda pelik-pelik apa semua, suka benda yang mencabar macam tu kan. So sembang-sembang, tapi memang dengar sunyi sepi, dengar bunyi cekerik apa semua kan, dengar bunyi air yang mengalir. Lepas tu makan Maggi je tak sedap. Maggi ke keropok lah, letak kat tengah jalan jambatan tu. Kita orang duduk kat situ sambil makan, sambil sembang kan, sampai nak dekat pukul 12 malam je tu kot. Sebab kami pergi dalam pukul 10 tu, dekat 12 malam. So FJ suka memerhatikan lah, sambil duduk sembang-sembang tu, mata FJ melilau duk tengok tepi-tepi keliling kawasan empangan tu kan. Di mana FJ perasan, FJ tak sure lah, FJ rasa dekat kawasan keliling empangan tu ada kawasan macam mungkin lah penempatan orang asli yang FJ fikir. Sebab apa yang FJ nampak pada waktu itu, FJ nampak ada cahaya macam tu lah, macam ni lah, cahaya macam ni. Dia bukan cahaya lampu rumah tau, dia cahaya warna keorinan macam ni, macam orang pasang pelita di nak kata keliling, bukan keliling, di satu kawasan sudut tu kan. Bila kita tengok dari jauh, kita nampak macam tu lah, macam ada tak tahu, tapi tak pasti sebab dia gelap. AJ pun tak nampak rumah ke apa, cuma AJ nampak macam ada lampu macam ni, macam ada cahaya-cahaya macam ni. So AJ expect itu kawasan perumahan orang asli lah, tak fikir hantu ke apa ke. Tapi perasaan tu memang kita orang macam cakap pun slow-slow. Sebab memang kalau kita orang cakap kuat, memang akan dengar satu empangan tu. Kalau kita orang cakap kuat-kuat, ketawa kan. Jadi cakap pun pelan-pelan, sebab memang jadi sunyi sepi. Sampai pukul 12, tengok bintang apa semua. Memang waktu tu tengok stargazing kan, tengok bintang kan, terang apa semua. Memang tapi sekali tu je lah. Lepas tu kita orang keluar pun, jalan slow, naik motor, start motor balik, keluar daripada kawasan empangan tu. Ni di kawasan belakang empangan macam empangan tu kami pergi sampai ke belakang dia, di mana waktu tu sampai ke sungai yang nak masuk ke empangan tu, sampai ke jalan tu. Tapi tak boleh beritahu lah kat mana kan. Tapi FJ rasa memang orang luar memang tak dibenarkan masuk. Tapi waktu tu kami pergi tu pun macam gaya macam nak pergi mancing lah. Padahal bukan nak mancing pun, nak lepak-lepak je dalam tu kan. So keluar apa semua, dekat kawasan guard tu. So keluar lah, zaman student dulu, FJ ingat lagi. So bila teringat kisah tadi tu, FJ teringat lah kisah pengalaman FJ. Tapi tak ada rakaman lah. Waktu tu telefon pun tak canggih lah macam sekarang kan. Ada pun telefon Blackberry ke apa, ke Blueberry dah. Rakaman pun kalau waktu malam memang tak nampak apa lah. Kalau siang okey lagi lah, boleh nampak. Okay, pada waktu tu kamera tak cukup canggih. So video ini sampai di sini saja. Okay, kalau korang rasa ada pengalaman yang menarik nak kongsikan dekat ruangan komen, boleh kongsikan dekat ruangan komen. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.